Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ida. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, minggu ini adalah minggu yang kelima. Minggu lepas kita ada kelas. So, masing-masing kena join taklimat kan? So semua hadir ke taklimat minggu lepas tu? Hadir. Hadir. Okay, bagus. Kehadiran adalah diwajibkan. So that's why kelas minggu lepas dibatalkan. Okay. Alright, so tapi untuk topik minggu ini kita nak terus ke topik yang ketiga. Chapter yang ketiga. Even though chapter yang kedua kita ada half lagi kan, separuh lagi form of business yang kita tak discuss, tapi I have recorded one video untuk you tengok. Nanti saya akan sharekan video tersebut dalam kita punya Google Classroom. Okay, so minggu ini kita go through terus chapter yang ketiga. Tapi macam biasalah dalam kelas saya kalau discuss pasal each of the topic, saya suka bahagikan dia kepada part A dengan part B lah. Senang. Kalau ajar sekaligus ni payah sikit, takut faham benda lain. Okay. So ini adalah topik yang ketiga, chapter yang ketiga, nama dia adalah Managing a Business. Okay, topik yang pertama kita dah go through a basic about the entrepreneur, about the business, about the economic mission, vision dan sebagainya. So chapter yang kedua kita tengok kepada form of business ataupun business ownership. Kita ada 4, sole proprietorship, partnership, kita ada corporation dan cooperative. And now topik yang ketiga, when we are you need to imagine that now we already have our own business. And topik ketiga ini adalah how we will manage our business. Macam mana cara nak manage kita punya business. Okay, so ini adalah LO, kita punya learning objective, yang mana at the end of this topic student should be tahu nak define management, tahu nak explain managerial function, kena understand manager punya rules ataupun manager punya peranan, and describe 3 level of manager. Okay, ini adalah benda yang sepatutnya you dapat at the end of this topic. Okay, so dalam chapter yang ketiga ini, hari ini kita akan cover what is management, cover about the management process or management function, 2 sahaja. Ini ada 4 kan, ada planning, organizing, leading, controlling. Minggu ni kita cover 2 sahaja. Ni diterbalik ni, 3.22 dan 3.23 diterbalik. So hari ni planning dengan leading, organizing dengan controlling, minggu hadapan insya-Allah. Okay, topik dalam chapter ketiga ni sangat familiar dengan soalan-soalan midterm test nanti. Okay, so topik ketiga ni you kena ni sikit lah, baca banyak sikit. Banyak soalan tanya pasal chapter yang ketiga ni. And 3.4, 3.4, 3.4 minggu depan. Sikit je ni. Okay. So kita mulakan topik kita dengan management. Boleh nampak ke perkataan management tu? Okay, apakah itu management? Pengurusan. Dalam bahasa Melayu ni pengurusan lah. Okay, so definition by Lewis, ni bawah ni, Lewis ni one of the top writer about the management lah. Dia macam pro jugalah pasal management ni. So dia kata pengurusan ini is a process of administering. Proses untuk mentadbir. Bila kita uruskan something, bermaksud kita mentadbir. Kita yang mentadbir lah, and coordinating. Dan juga kita coordinate resources. Apakah itu resources? Dalam sesebuah business, resources kita salah satunya adalah raw materials, capital, employee, apa lagi, aset kita. So itu kita punya resources. Dalam bahasa Melayu, resources bermaksud sumber yang bisnes kita ada. So dalam management prosesnya adalah untuk mentadbir dan juga coordinate resources tadi itulah.
supaya resources ini dapat digunakan secara effectively, efficiently. And another aim is to achieve organizational goals. Okay, so itulah definisi by Lewis maksud management, pengurusan. Dia mentadbir, dia coordinate resources supaya dia dapat bergerak dengan lancar lah, dengan efektif, dengan efisien. And in an effort to achieve, dan juga dia ada usaha-usaha untuk mencapai organisation goals. Okay, so you kena ingatlah definisi ni. Okay, kalau you tak boleh nak ingat ayat ni, you ingat your own word. Curate lah apa yang you faham. Kalau you tak boleh ingat ayat-ayat ni, tak semestinya ayat ni yang keluar pada exam, ayat dia kadang-kadang membawa maksud yang sama je. Kalau you faham, insyaAllah you boleh jawab. Alright, so another okay, so tadi adalah management. So sekarang kita nak kenal siapa pula manager. Sebab dalam management, there must be someone who will coordinate our management department. So siapa? Biasanya manager lah, orang yang duduk atas upper level management, manager. Okay, so siapakah manager ini? Manager ini adalah organizational member. Ahli dalam kita punya organisasi, ahli dalam kita punya business lah, who is responsible, yang bertanggungjawab untuk melakukan 4 function of management. Planning, organizing, leading and controlling ini kita namakan dia sebagai function of management ataupun process of management. Samalah kalau soalan tanya process of management, function of management, bermaksud 4 ini. P, kalau saya senang nak ingat, dia ingatlah dia punya perkataan, dia punya alphabet depan ni. P, kalau saya lah PLOC saya pakai. Planning, leading, organizing and controlling. Okay. Yang mana manager ini akan pastikan 4 function of management ini di akhirnya dapat mencapai goals dalam kita punya organisation. Okay, so dialah yang bertanggungjawab dalam kita punya management department, dia adalah ketua, manager. Okay. Alright, so Peter Drucker kata planning is no use at all unless it degenerates into words. Okay, sekarang ni kita nak masuk kepada 4 function of management yang PLOC tadi tu. So the number 1 adalah planning. Okay, so planning ini Peter Drucker kata kalau kita ada planning yang bagus tetapi kita tak mampu untuk laksanakan dia, so planning itu adalah sia-sia. Planning yang bagus mestilah dapat dilaksanakan. You pernah dengar pepatah ataupun kata apa ya, di bahasa English lah. If you fail to plan, you plan to fail. Okay, maksudnya kalau dalam proses planning tu lagi you dah fail dah, bermaksud you dah planning untuk fail in future sebenarnya. So nak cakap kat sini, okay. Nak katanya kat sini, planning is important. Bukan saja important untuk business, bukan dalam sesebuah organisasi saja. Dalam kita study pun kita kena plan. Masuk PPT sebab apa? Apa planning you masuk PPT? Sebab tak dapat tempat lain ke? Sebab mak suruh ke? Sebab ni je yang dapat ke? Ataupun sebab you nak ubah masa depan you ke? So you dah plan awal-awal. So daripada you punya tingkah laku ataupun daripada you punya attitude, kita dah tahu dah sebenarnya you ni macam mana. Seorang yang masuk sini main-main ke, seorang yang betul-betul nak gunakan peluang kedua ke. Okay. So we need to plan. Right. So apa yang dimaksudkan dengan planning ni? Okay, planning ini adalah decide on organizational goals and allocate and use resources to achieve those goals. Okay, so dalam planning ini kita sebenarnya meletakkan apa target kita, organisation punya goal, nak capai apa ni. So bila kita ada goals, so kita boleh tahu
kita boleh plan cara untuk kita gunakan resources tadi tu. Okay, so itulah planning. Kita kena tahu dulu goals, apa yang perlu company capai, apa yang company target, so that we can use our resources wisely. Okay, tak adalah kita membazir. Dalam business is very crucial untuk kita cut cost. Kalau business dalam manufacturing, dia profit comes bila kita when we are able to cut cost dalam production lagi. Okay, so nak cut cost tu pun kena plan lah. Okay, kejap ya. Alright, so dalam planning juga kita kena include defining goals. Macam tadi yang saya kata, kita kena tahu dulu apa benda yang kita nak capai. For example, dalam kita punya company nak capai become a number one woman attire production dalam Malaysia. For example lah, tu you punya goals. So untuk capai goals tu itu, dalam planning juga kita kena establish strategi. Apa kita punya strategi untuk capai goals tadi tu? Number one, mestilah hasilkan produk yang berkualiti, yang ada uniqueness, berbeza dengan orang lain. Mungkin kita kena hire designer yang berkualiti, ataupun kita kena apa lagi, kena buat marketing yang bagus. So itu adalah strategi untuk kita capai goals tadi. And developing plan to coordinate activities. And another one, barulah kita boleh planning apa lagi aktiviti yang dalam kita punya business. Okay, alright. So dia kata kat sini, tolong gambar kat sini, plan A tak jadi, ada plan B. Ni pun ada maksud dia juga. Dalam kita planning, kita tak boleh lah ada create only one plans only. Satu je plannya. Tak boleh. Sebab kita kena ada alternative way. Kita kena ada plan B, C, D sampailah ke Z. Habis alphabet. Sebab when we are planning, we doesn't know what will happen in future. Masa depan mana kita nak tahu kan, dah plan cantik ni dah follow the flow, dah on track, tiba-tiba ada pula pandemik, tiba-tiba tak disangka-sangka. Ingatkan pandemik ni, ingatkan COVID-19 ni macam demam-demam biasa, rupa-rupanya dah berjuta orang mati, dah tak boleh keluar rumah dan sebagainya. Kita tak plan pun benda tu. Okay. So pentingnya ada plan B, C, D, E. Adakah bila kita buat bisnes ni, during pandemik ni tak boleh nak buka bisnes, tak boleh nak berjalan, tapi alhamdulillah sekarang boleh lah. Dulu pada mula-mula PKP hari tu semua orang tak boleh keluar, adakah kita kena give up? Tak apalah, tutuplah bisnes. So kita kena plan elok-elok, even though our primary business ataupun kita punya business pertama tu tak boleh nak run smoothly at the pandemic time, so we need to switch our business. Kita kena fikirlah our secondary business pula nak buat macam mana. Itulah pentingnya planning tadi tu. Alright. Okay, so dalam plans kita dalam planning there are two types of management plan. Kita ada standing plans, then we have another one is a single use plans. This type of management plans ini pula ini juga salah satu benda yang sentiasa juga ditanya dalam exam. Ditanya what are the types of management plan. Dia letaklah single use plan, standing plan, double plan. So kita pun fikir logik. Oh, kalau dah single, double lah. Dah pilih single dengan double pula. Padahal dia ada single use plan and standing plan. Okay, kena hafal sikit lah. Okay, so apa beza standing plans dengan single use plan?
Okay, standing plans ini adalah benda yang kita rancang, benda yang kita plan yang mana dia berbentuk rigid, dia tidak boleh sewenang-wenangnya diubah. Dan dalam masa yang sama juga dia diguna pakai untuk keseluruhan organisation pada masa yang panjang. Policies, contoh dia ada kat bawah tu. Policies, procedures, rules, kita guna pada masa yang panjang. Contoh, dulu kita buat policies, datang bekerja 8 sampai 5. Kena thumbprint pukul 8, lebih 8.01 warna merah. So policies ni memang macam tu, semua kena datang pukul 8, balik pukul 5. So itu adalah policies, benda yang tak boleh diubah sewenang-wenangnya, tetapi boleh diubah mengikut situasi. Macam sekarang boleh bekerja di rumah. So policies dia berbeza lah, dia punya prosedur pun berbeza. Kalau dulu kena datang ke office thumbprint, maybe sekarang guna sistem lain pula. So itu adalah benda yang kita guna pakai dalam a long term, in a long term. Benda yang rigid. Itu adalah standing plan. How about single use plans? Single use plan ini nama pun single use, bermaksud dia hanya diguna pakai at one time only. Satu masa sahaja. Contoh di dekat bawah tu budgets and programs. Bila kita buat program, contoh program perayaan di Pabali lah, paling dekat kita kan. So di Pabali buat program sambutan, berapa banyak guest yang dijemput, bajetnya berapa, venue kat mana, masa, tempat dan sebagainya. So kita plan for a program. So planning itu must be used at one time, at that program only. Pada waktu itu je. Nanti bila kita ada program lain, kita plan lain pula. Single use plan. Boleh nampak tak beza standing plan dengan single use plan? Boleh ke tidak? Nampak. Boleh. 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 Okay, saya laju sangat ke? Saya laju ke? Tak. Boleh Tak, catch up? madam. Boleh lah. Boleh lah? Boleh. Okay. Boleh, madam. Bagus. Okay, so sekarang ni habis pasal planning. Kita nak pergi kepada function of management number 2, iaitu leading. Apa yang dimaksudkan dengan leading ni? Lead, mengetuai. So leading ini bermaksud encourage, menggalakkan, and coordinate individuals and groups. So bermaksud dia encourage, dia coordinate sama ada beberapa individual ataupun group yang banyak, so that they work towards organizational goal. So that each of our group members, each of our colleague, kita punya rakan sekerja ini dapat bekerja untuk mencapai organizational goals. Okay, organizational goals ini kalau you perasan daripada management tadi pergi kepada planning, sekarang leading, semua aim dia adalah untuk mencapai organizational goals. Okay, so dalam leading pun sama, kita nak membawa kita punya group sama-sama faham apa goal company kita. Bila faham, bila follower faham apa saja kerja yang kita bagi, mereka tahu macam mana nak laksanakan. Tak ada lah tiba-tiba ada seorang yang macam tak berada di tracknya, tersasar sikit. Orang ni buat macam ni, dia buat macam ni lain. So adalah tugas orang yang mengetuai kumpulan tersebut untuk bawa person ini back on track. Macam dalam kelas kita lah, 41 orang, semua faham hantar assignment dalam Google Drive.
tiba-tiba adalah seorang yang tersasar sikit ni, dia faham, hantar William kata dalam Google Classroom. Dia dah tersalah faham. Ada banyak perkataan Google kan, Google Meet, Google Classroom, Google Drive. So dia kata hantar kat dalam Google Classroom kot. Subjek lain pun buat benda yang sama, hantar kat situ lah kot. Tapi semua orang padahal hantar dalam Google Drive. So orang yang tersasar ni lah kita as a leader dalam kumpulan you all. Kalau ada lah you punya members yang tersasar ni, so ketua tu kena panggil balik lah, kau salah hantar, kau kena hantar kat dalam folder ni. Tugas sebagai seorang ketua. Okay, ataupun kalau lah ada dalam kumpulan kita tu yang nampak macam diam, hadir tak hadir, kena cepat-cepat bagi tahu dekat kita punya koordinator ataupun saya lah, bagi tahu dia ni tak hadir, tak buat kerja dan sebagainya. Okay, sebab apa? Sebab kita nak tanya reason kenapa dia macam ni, apa kisahnya, apa masalahnya. Sebab kita nak apa? Kita nak encourage. Tak naklah bagi dia hanyut sorang-sorang. Tak. Okay. Begitu juga kalau kita buat kerja berkumpulan. Ada pula tanya, Puan Fini bila nak bagi assignment ni? Tak sabar rasanya nak buat assignment MGT. Relax, nanti dulu, tak sabar nak buat assignment berkumpulan katanya. Nanti dulu, biar dulu subjek-subjek lain buat assignment. Assignment saya nanti bila sampai waktunya saya kata, start now, buat sekarang, dah boleh cari information, barulah you buat. Okay, jangan kelam kabut. Alright, so itu adalah leading. So siapa yang akan melaksanakan atau siapa yang akan mengetuai tu? Of course lah, leader. Okay, apa maksud leader ni adalah, dia adalah orang lah, people who can influence, yang mana dia boleh give an impact ataupun boleh mengajak orang itu ataupun boleh memberi kesan kepada orang itu. Influence the behaviour, influence the behaviour of others. Dia boleh mempengaruhi sikap orang lain. Dia boleh membawa mereka dan yang berada dalam satu kumpulan itu sama-sama join. Sama-sama, okay, let's say ada satu task ini, due date ni adalah 21 November. Okay, so sama-sama faham, okay, ini tugas masing-masing dah bahagi-bahagi dah. So bila dia nampak orang yang tak buat kerja ni, dia tahu macam mana nak treat orang ni. Tak semua orang dalam sesuatu group ini, they have a different behavior, different characteristic, different attitude. A good leader, they can understand and they can also approach them, other members ni with a different way. Dengan si A ni perangai buat kerja lambat, last minute. Dengan si B ni nak kena sentiasa bagi tahu. So different people ni kena treat different way lah. So dia tahu macam mana. So dia faham behavior tadi lah. Okay, without having to rely on force. Without having to rely on force bermaksud tanpa menggunakan paksaan lah. Semua orang, tak ada orang suka paksa-paksa. Ada orang suka dipaksa, mungkin ada orang suka memaksa. Kalau saya tak suka dipaksa, saya tak suka memaksa. Okay, so a good leader juga dia tak boleh lah menggunakan paksaan sebenarnya. Dia kena ada cara tadi itulah. All those accepted by others. Yang mana biasanya leader ni dia diterima oleh orang kebanyakan. Tak ada lah, bukanlah nak kata leader ni tak ada haters. Dia mesti ada haters. Tetapi bersyukurlah sebab ada leader. Bukan senang nak lantik leader. Bukan senang leader tu nak volunteer jadi leader. So bila dah ada leader, you kena akur. Kalau you tak nak, you kena forward yourself. You kena macam, you lah jadi leader. Macam tu lah maksud dia. You tak nak dia jadi leader, you lah jadi leader. Okay, so bila dia dah jadi leader, you kena accept. Okay.
Great leaders start off as great follower. Bukan semua orang yang dilahirkan terus jadi leader, terus jadi CEO. Tu kalau dia nak orang kaya, dia inherit dia punya business from the succession, tu dia terus jadi CEO lah. Ada orang bermula daripada bawah, ada orang bermula daripada operator, jadi supervisor, jadi technician, jadi assistant engineer. Tapi it take times lah. Ada orang terus jadi engineer sebab because of the education dia punya requirement. Ada orang bermula pada bawah, tetapi bila orang yang bermula pada bawah ni dia kaya dengan experience. Saya pernah jugalah dengar cerita orang yang dah graduate kan, graduate dalam degree, masuk kilang terus engineering lah, terus jadi engineer. Lepas tu sering dipeli-peli oleh assistant engineer. Dia kata, kenapa terus jadi engineer? Tak ada lah tak ada experience dan sebagainya. Tapi kita kena faham. Tapi kita kena faham orang yang jadi engineer terus itu dia knowledge dia lebih. Walaupun dia kurang experience tapi knowledge dia lebih. Qualification dia lebih. Alright. Tadi leading, just now leader, right now leadership. Leadership ini pula adalah process of directing the behaviour. Proses dia melibatkan proses. Kalau lah ada entrepreneurship, leadership, apa lagi yang ada ship belakang tu, dia berkait rapat dengan proses. Process of directing the behaviour of others toward the accomplishment of some objective. Dia ada sesuatu proses yang mana kita nak pastikan behavior karakteristik of others ini boleh sama-sama bekerja together. Sama-sama bekerja together, together works untuk mencapai objektif, or causing individuals to act in a certain way or to follow a particular course. Ataupun untuk ajak kita punya rakan-rakan ini untuk bekerja dalam satu kumpulan and follow course yang telah ditetapkan. Dalam operation, contoh nak produce end product dia tu, dia ada beberapa lah kena ikut dia punya track. Kena melalui kena wash contoh nak buat jam, so kena basuh dulu buah, lepas tu kena potong buah kepada bentuk yang kecil, kena steam buah jadi tekstur yang lebih lembut, lepas tu kena mix buah tersebut, lepas tu nanti kena letak ingredient, lepas tu kena packing. So itu adalah dia punya salurannya, dia punya dia punya inilah, dia punya tempat-tempat yang perlu dilalui. So setiap orang kena faham dia punya tugas masing-masing. So bila kita ada leadership punya skill ni, kita boleh memberi arahan lah kepada mereka-mereka ini. So dalam leadership skill, actually there is a lot of challenge untuk mentadbir sesebuah company. So saya nak tanya, apa ciri-ciri leader yang bagus? Leadership skill, apa contoh example of the leadership skill? Siapa boleh beritahu? Jujur. Jujur, lagi? Tegas. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab, tegas, lagi? Disiplin, lagi? Amanah, lagi? Adil, lagi? Sama. Adil seksama lah. Lagi? Open-minded. Open-minded. Next. Berani. Berani. Lagi? Cukup 10. Lagi satu? Lagi 2? Apa? Pak, fikir. Vision.
Vision. Lagi? Leadership. Lantang bersuara. Okay. Semua yang you bagi tahu tadi memang relate dengan leadership skill. Saya tambah lagi. Ada communication way yang sangat bagus. Dia mampu untuk memberi motivasi. Okay, so itu adalah ciri-ciri seorang leader. Kena tegas tadi, kena adil dan sebagainya. Okay. Tambah lagi definition of leading pula. Okay. So leading ini juga dia mampu benda yang sama jugalah, mampu untuk memotivasi orang lain, memberi direction kepada orang lain supaya mereka dapat achieve kita punya goals. Okay. Yang ni duduk kat belakang tadi kot lah. Kat sini pula. Alright. So leadership involve dalam kita punya process of directing, process of encouraging, process of coordinating tadi tu, dia involve the first one creating a vision of the future. So dalam proses leadership ini, the first one kita kena create a vision. Okay, supaya semua orang boleh nampak apa yang kita nak capai, apa target kita dalam kita punya company in future. Ada long term, ada short term, ada intermediate term. Okay, so bila kita dah ada vision, and now kita nak devising strategy for achieve that vision. So kita kena faham vision, and now we want to develop strategy untuk capai vision. Nombor tiga, kita kena communicating the vision supaya semua orang dalam kita punya organisasi faham apa yang kita nak capai. So number one adalah starting with the creating the vision. Apa visionnya? Nombor dua, create strategi untuk capai vision. Okay, the last one barulah kita boleh communicate kepada orang-orang bawah ini, bagi tahu. Contoh dalam kita punya organisasi yang kecil ni, PPT ni, atas ni adalah Puan Zarina, bawahnya adalah saya, bawah saya adalah Puan Seri. So bila Puan Zarina kata, okey, sekian-sekian hari bulan, fasa kedua, kemasukan fasa kedua, boleh check dekat kita punya laman web. Dia bagi tahu dekat saya. Lepas tu bersama dengan Puan Seri. Bila saya dah tahu dah apa benda, informasi, contohlah ni visionnya. Visionnya adalah PPT pada tahun ini nak 98% lulus semua mata pelajaran. Targetnya, okay, itu kita punya vision. So strategi ni macam mana? Nanti bila ada midterm, kita buat ulang kaji pada akhir SEM kita buat biasanya ada gerak gempur dan sebagainya. So itu adalah strategi. Kita monitor result pelajar, kita monitor attitude pelajar, kita monitor pelajar yang tak hadir, kita monitor pelajar yang dalam kelas yang diam, tu pun monitor juga. So itu strateginya. So nanti bila di peringkat nak beritahu kat semua orang ni, dalam kelas nanti macam-macam lah. Bagi tahu midterm ni berapa persen, kehadiran berapa persen, apa lagi, you punya assignment dan sebagainya. So as a lecturer nanti dia akan sampaikan kepada pelajar. Macam itulah dia punya sequence ataupun dia punya step. The first one, create a vision. Lepas tu kita kena develop kita punya strategi, and the last one, communicate to others. Contoh pula dalam kita punya business pada bulan apa dah ni? Bulan 12 nanti. Okay. Pada bulan 12 nanti nak buat sale 10,000. Jual tudung ni, bisnes jual tudung, dia punya vision adalah untuk buat 10,000 sales pada bulan 12 nanti. Bulan 12 nanti cuti sekolah, lepas tu ramai yang pergi bercuti, mungkin ramai yang nak beli tudung yang instant, yang tak payah gosok dan sebagainya. So kita punya vision. So strateginya macam mana buat marketing, material yang bagus. So nanti kita communicate the vision to the whole of our organisation. Bagi tahu semua dekat
pekerja-pekerja termasuklah bahagian-bahagian production, bahagian-bahagian admin, tekan pula. Okay, so another one adalah importance of leadership. Pentingnya leadership ini kenapa? Sebab dengan adanya leadership ini kita boleh make contribution to our organisation. Okay, kalau tak ada leader, tak adalah follower. Kalau follower ada, tak guna juga kalau tak ada leader. So because of that, leadership ini, bila ada leadership ini, dia menggerakkan kita punya sektor, kita menggerakkan kita punya department. So untuk apa? Untuk buat contribution kepada kita punya organisation. Department of Marketing contributionnya buat promotion so that people will know about our product. To launch our product, tu contribution dari pihak marketing. Contribution dari pihak operation pula, berapa banyak produk yang dihasilkan menggunakan material apa. Okay, so itu adalah make contribution to organisation. Yang kedua, enhance and obtain cooperation. Dengan, kejap ya. Okay. Alright, yang kedua adalah enhance and obtain cooperation. Nak meningkatkan daya bekerjasama. Dalam kita punya kumpulan kan, kalau tak ada ketua, huru hara sebenarnya. Sebab masing-masing nak kemukakan dia punya opinion, dia punya suggestion, dia punya bantahan. So siapa nak dengar cakap siapa? So mesti kena ada leader. Okay, encourage teamwork. Bila kita ada seorang leader ni, dia nampak, dia jadi macam eagle eye. Dia nampak semua daripada atas. Okay, anything happen to their team, so dia kena bertindak lah. Mana yang tak berapa nak ni, tak berapa nak perform, tarik dia. Okay, so a good leader won't allow people macam tak perform lah. So bila ada yang tak perform tu, hantarlah dia pergi training ke, mungkin dia kekurangan knowledge, mungkin dia ada masalah dari segi personality ke apa kan. So kita hantar dia pergi training. Okay. And another one adalah untuk motivate employees to generate good work. Okay. Alright. Sekejap, saya minum air sikit. So dalam leading, bila kita jadi ketua, sebenarnya kita memang mempunyai kuasa. Dari mana datangnya kuasa ini? Okay, source of power. It might come from the position, atas kali hijau tu, position dan juga personal. Apa beza source of power ini? The first one, position tadi ini, hak atas tu, ni atas ni, position ini, dia berkait rapat dengan inherent in the formal position leader holds. Bermaksud pada waktu itu position apa yang leader itu pegang, yang dia tengah pegang sekarang, jawatan. Okay, itu bermaksud source of power that comes from the position. Okay, position ini boleh dibahagikan kepada 3 pula bahagian dia. Yang pertama, belah kiri itu legitimate. Position that comes from the undang-undang. Undang-undang ya. So daripada undang-undang ni, power that stems from formal authority. Daripada benda yang berbentuk formal lah. Contohnya JPJ, PDRM, JAS ni bermaksud mereka ini ada dia punya position yang mana berkuasa dari segi undang-undang. Kalau you keluar naik motor tak pakai helmet, bila jumpa dengan PDRM, mereka boleh saman lah sebab you melanggar undang-undang. Kalau kita naik kereta, ada lesen, road tax okey, so tak perlu takut kalau JPJ tahan. Kalau tinted gelap, nombor plate fancy, kalau JPJ tahan tu jangan marah. You yang buat salah, bukan you, orang lain tu lah. Orang yang ada nombor plate fancy tu lah. So dia buat salah. So ini disebabkan oleh source of power
dari segi position iaitu legitimate. Okay. Another one adalah information. Dia ada informasi. Contoh masa sekarang ini MKN, KKM, apa saja informasi yang mereka bagi tu kita akan percayalah. Statistik hari berapa yang meninggal, berapa kes, berapa yang sembuh, kita akan berpandukan kepada itu. And kalau ada informasi yang berkaitan dengan vaksin dan sebagainya yang mereka bagi tahu, so kita akan percaya sebab position mereka itu as a information punya pemegang maklumat-maklumat penting. Kalaulah maklumat tersebut datang daripada orang-orang biasa, orang-orang golongan pelaksana ke apa ke kan. So benda tu susah sikit nak dipercayai. Contoh MKN kata wajib pakai mask nak keluar kan. Bermaksud semua orang wajib pakai mask. Tak pakai mask tak boleh masuk ke premis, tak boleh dine in dan sebagainya. So informasi yang mereka kongsikan ini adalah sangat tepat because of position mereka sebagai orang yang menyampaikan maklumat. Okay. Yang seterusnya yang belah kanan saya lah. Coercive yang berbentuk memaksa, paksaan. Because of their position as a, contoh dia bagi kat sini, lecturers and student. Okay. Nak tak nak student kena siapkan assignment within time given, within the due date. Nak tak nak kena buat. Tak buat, tak lulus, tak boleh sambung diploma. Secara paksaan. Power to discipline, to punish, to withhold rewards. Okay, orang dah bagi tahu kehadiran adalah 20% dibenarkan untuk tidak hadir. 80% kena wajib hadir ke kelas. Let's say you tak mampu untuk buat 80% tu, you dapat 65. So you boleh dikenakan punishment. You boleh dibar daripada ambil exam. Yang mana tak isi SUFO, tak isi entrance survey, tak isi exit survey pun boleh di withhold rewards. Boleh ditangguhkan ataupun hold you punya result. Tak boleh keluar. Nak tak nak you kena buat lah. Kena isi segala macam borang. Tak isi borang penerapan pun tak boleh sambung diploma. Nak salahkan siapa? Ni dah kena paksa dah ni. Because of position as a lecturer, position as a coordinator memang kena paksa you buat. You tak buat, you tak boleh sambung. Okay, so itu adalah source of power that comes from the position. And now, bawah source of power kali hijau ni adalah power yang datang daripada personal. Ini adalah special sikit lah, nak dia special sebab dia terbentuk daripada relationship between a leader dan juga follower. Okay, so melalui personal ini type ni adalah nombor 1, reference. Kita jadikan dia sebagai kita punya rujukan. Jadikan dia sebagai panggil apa? Idola lah kot. Because of their ability to influence others based on personal liking or charisma or reputation dia. So dia punya power tu datang daripada personality dia yang orang jadikan sebagai rujukan. Kalau dalam kita punya sistem ni, PPT ni, Puan Zarina lah yang berada di atas, yang mana kita jadikan dia sebagai information seeker lah kita panggil. Nak tanya apa-apa, tanya pada Puan Zarina. Nak berhenti pun melalui Puan Zarina. Okay. And another one adalah expert. Expert ini bermaksud dia adalah seorang yang mempunyai yang expert, yang pro dalam bidang dia. Power to influence another person because of expert knowledge and competence. Kalau you sakit, jumpa doktor. Tak ada orang sakit jumpa lawyer. Tak ada orang yang nak saman syarikat pergi jumpa engineer. Tak ada. So each of career yang ada dekat dalam dunia ni, dia ada expertise dia yang berbeza.
let's say kalau you ambil jurusan perdagangan ni lah, so nanti you sambung pada bisnes ataupun course lain, later on you dah dapat degree pun dalam business admin for example, you pun nak cari kerja kan. Ni sebenarnya berdasarkan pengalaman. Okay, bila nak cari kerja susah sikit lah pada waktu tu untuk saya dapatkan pekerjaan. So saya pergi je mana-mana yang offer. So saya nampak satu iklan tu dia kata perlukan guru tadika. So saya macam seronok ni nak ajar, nak mengajar sebab saya sangat passion saya adalah dalam teaching. Okay, so saya pun nak jadi, okay tak apalah, jadilah cikgu tadika. Okay, so bila kita jadi cikgu tadika yang ada degree waktu itu, orang akan expect macam, kau ada degree kot. Pada waktu tu adalah masa untuk kita isi report untuk pembangunan kanak-kanak macam tu lah. Pembangunan kanak-kanak, child development, nak kena isi macam mana dia punya pengembangan, bagus ke tidak. So kita tak ada experience, so kita tak tahu nak buat. Masa tu lah saya lah tak tahu nak buat. So saya refer pada saya punya ketua, saya punya pengetua lah kat situ kan. Tapi apa yang dia cakap kat saya, hai dulu ada degree, takkan tak pandai nak isi borang ni. Dia kata macam tu. So saya tak adalah, with a polite way. Polite way saya kata, oh puan kalau macam tu ambil bisnes bolehlah bedah mayat. Saya kata macam tu. Okay, sebab kita expert dalam bidang kita lah. Tak semestinya masuk you tu kau boleh pergi pasang lampu dan sebagainya. Kalau kita dalam bidang itu, insya-Allah kita expert. Okay, insya-Allah kita expert. So kita jangan rasa macam nak condemn orang macam tu lah. Nak kata orang ni dah masuk you, takkanlah nak cat rumah, tak boleh. Tak semua orang ada kemahiran tu. So dia based on expertise kita. Alright, so another one adalah personnel, source of power that comes from the personnel, iaitu reward. Kita dapat promotion ataupun dapat kenaikan pangkat. Contohnya kat sini dia kata pengarah kampus UiTM ataupun rektor UiTM lah. Okay. So bila rektor ini arahan yang rektor bagi ni, kita akan take it as serious thing lah. Kalau dia kata PPT lepas ni kena tingkatkan lagi usaha untuk naikkan percentage pelajar yang lulus. So kita bila dia dapat arahan tersebut, kita kena buat betul-betul lah because of dia punya reward, dia punya pangkat pada waktu itu. Arahan yang dikeluarkan tu. Okay. So boleh dapat ke apa yang saya cerita pasal source of power ni? Dapat. Boleh. Dah tertidur ke you all? Mana ada? Tak. Tanya Luman. Tak tidur alhamdulillah lah. Kalau tertidur tu bangun. Jangan tidur lagi. Kelas saya tak lama pun. Sat lagi habislah kelas saya ni. Okay. So, sampai sini sajalah organizing, controlling, management skill, management level will be covered next week. Okay. So as usual, before we end our class, you kena buatlah you punya nota, hantar dalam Google Drive. Ada ke yang masih lagi tak tahu macam mana nak hantar tugasan dalam Google Drive? Ada atau tidak ada? Tak ada, madam. Tak ada. Baik. Kalau tak ada, alhamdulillah good. Sebab ada kelas MGT yang lain dah kali keberapa hantar ni ya? Kali ketiga ke keempat. Hantar tugasan, bukan assignment ya, tugasan. Hantar tugasan. Baru minggu ni tanya, madam nak hantar macam mana ya?
Bila saya tanya, betul sebelumnya awak hantar kat mana? Saya tahu je dia hantar kat mana. Saya hantar kat sini. Saya kata, memanglah awak memang tak ikut arahan. Saya kata hantar dekat Google Drive. Patutlah awak tak reti guna Google Drive. Dah bagi guideline, alhamdulillah pandai pula. Bukannya Mashita, chapter 3 buat sampai hak ni je lah. Sampai leading tadi tu. Jangan sampai organizing ni. Organizing tak masuk, buat sampai ni saja. Chapter pula slide. Slide yang ni, source of power sahaja. Hak lagi satu, hak yang seterusnya kita buat minggu depan lah. Boleh? Boleh adik-adik? Boleh. Boleh, madam. Okey. Senarai nama untuk fasa kedua dah boleh tengok ke belum? Belum. Okey, nanti bila dah ada senarai nama tu check lah. Ada yang mohon untuk fasa kedua ke? Dalam kelas saya ni? Ada tak yang mohon fasa kedua? Masuk kampus? Kalau ada nanti kena alert lah. Takut nanti tertinggal nama. Borang penerapan dah beli ke belum nombor PIN? Dah. Okay, good. Sekarang 9, 11, 11, 9, 10, 11, 12, 1. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 hari lagi. Tarikh tutupnya daripada 15 hari bulan 11. Make sure you tak buat last minute ya. Sebab kebiasaannya sistem akan jam. 15 tu memang jam lah. 14 tu pun dah slow dah. Make sure you buat sebelum 14 tu. Dah fikir elok-elok dah. Kampus mana yang you nak pilih, kos apa yang you nak pilih, 3 kos tu lah. Berserta dengan di mana kampusnya. InsyaAllah antara 3 kos ini akan diberikan kepada you. Takkan terkeluar ni lah daripada 3 kos ni. So make a brilliant decision. Tak nak dengar dah, ya Allah, tiap Sam dengar ada student yang nak tukar bila dapat nak tukar kampus, nak tukar kos, nak sama dengan kawan, tak nak pergi sini, tak ada kawan, jauh dengan family. No. You have make your own decision. No one have force you. Tak ada orang paksa pun. Saya tak paksa pun you ambil apa-apa. Tuan Zarina pun tak paksa. So you kena take 100% responsibility on your option. Okay, jangan menyesal di kemudian hari. You know yourself better. You know your strength, you know your weaknesses. Okay, let's say kalau mak kata tak payahlah ambil yang ni, jadilah accountant, janganlah jadi businessman. Saya cerita pula ni. Saya dulu memang ada pengaruh mak saya nak suruh jadi sekian. Tapi alhamdulillah lah Allah dorongkan. Walaupun jalannya berliku, tapi saya sampai ke destinasi saya yang mana saya duduk sekarang lah. Mungkin kalau saya lencong sikit ikut mak saya tak sampai sekarang lah kot jadi cikgu lah kot mungkin. Okay. So you know yourself better. Okay. Tapi bila mak cakap tu janganlah bantah jangan jadi anak dahaka pula. You kena ada your own reason. Kenapa pilih yang ni mak? Kenapa yang macam ni mak? Kenapa tak macam ni? Kena bagi tahu kat diorang. Jangan belakangkan diorang. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa nak tanya ke? Anything? Do you want to ask? Tak ada, madam. Tak ada Ada yang kena quarantine ke? Ada tak? Tiada. Tak silap saya, student PPT ada 2 orang kot yang kena quarantine. Tak pastilah kelas saya ke kelas mana. Tak ingat dah.
Tapi whenever, wherever, okay, di mana saja you are berada, kena jaga kesihatan. Okay, terutamanya hak berada di kampus lah. Okay, nak keluar masuk pun kena berwaspada. Okay, alright, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Welcome.